Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Madya Dr. Amiruddin Basir serta rakan-rakan yang kami hormati. Pada petang ini kami akan membentangkan topik 6 iaitu pengaruh ICT dalam kesepaduan nasional. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri Lutfi, Suhashini, Sharwin, Sasikala, Shazana dan Kancana. Next slide. Jadi pada petang ini kami akan menerangkan 5 isi kandungan dalam topik ini iaitu evolusi dan pengobatan teknologi, hubungan manusia dan ICT, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional dan akhir sekali adalah isu semasa dalam ICT. Next slide. Sebelum masuk lebih mendalam, saya akan menerangkannya secara ringkas apa itu ICT. Teknologi maklumat dan komunikasi atau Information and Communication Technology ICT adalah pelbagai jenis peralatan teknologi dan sumber yang digunakan untuk mewujud, menyebar, menyimpan, mengumpul serta mengurus maklumat dan berkomunikasi. Teknologi yang dimaksudkan merangkumi internet, komputer, teknologi, penyiaran dan transmisi. Dalam era ledakan maklumat ini, ICT amat penting. Pengaruh ICT merupakan realiti kehidupan masa kini. Teknologi ini telah menguasai global dengan berleluasa. Jadi hampir setiap masa manusia iaitu kita sendiri menggunakan teknologi dan dengan teknologi jugalah menyebabkan kita boleh menguasai dan mengawal hampir setiap perkara di hujung jari saja. Kemudahan seperti ICT memainkan peranan yang penting terutamanya dalam perkongsian maklumat. Sehubungan dengan itu, ia telah menjadi satu norma kebiasaan dalam kehidupan masyarakat di seluruh pelosok dunia dengan menggunakan platform atau medium sosial media seperti yang kita tahu Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok dan perisian Microsoft seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel, enjin carian seperti Firefox dan Google Chrome. Disebabkan kehidupan manusia sangat berkait rapat dengan ICT, cara pemikiran, minat dalam cara pemakaian, corak hidup yang bersedikan adat, tata susila ketimuran dan penghayatan agama mampu mengubah manusia dari semasa ke semasa. Teknologi ICT juga merupakan medium yang digunakan dengan bantuan sains untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Justru itu, kemajuan yang dicapai oleh sesebuah negara adalah hasil gabungan ilmu sains dan media teknologi yang jitu kerana ia memiliki hubung kait yang amat besar dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Bahagian seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Suhashini. Terima kasih Lutfi. Saya akan membentangkan mengenai evolusi dan pengglobalan teknologi. Next slide. Perubahan teknologi akan terus meningkat dan berkembang dari satu masa ke satu masa yang lain. Manusia perlu bersikap terbuka dan mengikut arus kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan. Ilmu berkaitan teknologi perlu dititik beratkan dan dikuasai bagi meningkatkan kompetensi dan kemahiran bagi mengikut arus pengglobalan teknologi. Pengglobalan teknologi sangat memberi manfaat kepada manusia bagi memudahkan sesuatu urusan dan pekerjaan. Next slide. Okey, impak pengglobalan teknologi. Pertama, bidang pertanian. Peningkatan penyelidikan untuk menghasilkan ciptaan baru, keuntungan maksimum, hasil yang optimum, penjimatan kos operasi dan tenaga buruh dikurangkan, meningkatkan pendapatan tinggi. Kedua, bidang pembinaan. Proses projek tempoh singkat, pemaju, menyiap dan melengkapkan projek. Produk dan kuantiti penggunaan pembina yang lebih baik melalui jentera, peralatan dan bahan. Dan juga penjimatan masa dan penjimatan kos. Ketiga, bidang makanan. Peningkatan pengeluaran, meningkatkan kualiti dan kuantiti, pembukaan kawasan baru, membekalkan sumber makanan yang mencukupi. Keempat, bidang ekonomi, iaitu peningkatan produktiviti pembuatan, sumbangan pada ekonomi negara, menguatkuasa kapasiti inovasi dan tenaga mahir meningkat. Kelima, komunikasi dan hubungan, maklumat yang cepat dan padat, menjimatkan masa dan tenaga, mengenali satu sama lain, mengeratkan hubungan silaturahim. Next slide.
Slide seterusnya ialah evolusi konsep ICT. Ia merupakan teknologi maklumat dan komunikasi seperti komputer, internet, telefon pintar dan media sosial. ICT merupakan penumpang rangkaian audio, visual dan telefon dengan rangkaian komputer melalui satu sistem kabel atau pautan tunggal. Next slide. Okey, evolusi teknologi dan ICT di Malaysia. Evolusi teknologi dan ICT di Malaysia telah membentuk berdasarkan bahagian pertama rukun negara yang telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13, membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Slide seterusnya. Evolusi dan ICT Malaysia. Pada tahun 1983, Dr. Mohamed Awang salah seorang ahli lembaga pengarah OU yang memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Mahkamah Universiti Malaya. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia rangkum dengan memudahkan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Mohamed Awang. Universiti tempatan merupakan pengguna rangkum pada peringkat awal. Ia terus berkembang dengan sokongan dan perhatian dari pihak swasta. Tumpuan awal penggunaan rangkum ialah pada mail dan forum elektronik walaupun ia mempunyai keupayaan komunikasi dan perkongsian sumber. Next, program jaringan Joint Advanced Integrated Networking telah dirumuskan. Ianya dilancar pada tahun 1991 yang bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan lebih menyeluruh. Secara praktiknya, segala kegiatan dan pengalaman projek rangkum telah diserap ke dalam projek jaring. Seterusnya, bagi menampung pengguna yang semakin meningkat dan semakin memerlukan permintaan terbaik, maka pada 1 November 1996, Telekom Malaysia Berhad telah memulakan perkhidmatan TMNet sebagai pembekal perkhidmatan internet kedua Malaysia setelah mendapat lesen daripada pihak kerajaan. Next slide akan dibentangkan oleh saudara Syarudin mengenai hubungan manusia dan ICT. Terima kasih. Terima kasih Suha. Okey. Saya akan membentangkan tentang bahagian kedua iaitu hubungan manusia dengan ICT. Okay. Apa itu fungsi ICT? ICT merupakan sesuatu teknologi yang mempercepatkan urusan manusia. Dia membawa maksud setiap urusan yang dijalankan oleh manusia ataupun golongan individu boleh dijalankan dengan kadar yang cepat dan juga efisien. Selain daripada itu, ia juga memudahkan dan meringankan beban kerja. Contohnya, dalam kerja harian kita mampu menyelesaikan sesuatu masalah di tempat kerja hanya dengan bantuan ICT. Dan beban kerja kita pun boleh diringankan dengan begitu sahaja. Ketiga, ialah komunikasi yang efisien. ICT juga berfungsi sebagai medium komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan dengan sesiapa saja pada kadar yang cepat ataupun instant communication. Okay. Seterusnya kita akan membincangkan tentang beban ICT. Terdapat beberapa elemen yang membawa kepada beban ICT. Antaranya ialah kerja kepada orang yang kurang fasih dalam menguasai teknologi baru. Contohnya, seseorang yang baru lagi menjinakkan dalam bidang teknologi akan mengalami kesukaran untuk mengadaptasi dengan ICT ini. Seterusnya ialah terpaksa lalui tuntutan kerja yang makin mencabar. Ketiga, seseorang tu boleh mengalami tekanan ataupun stres akibat daripada dikejar oleh bank, syarikat penghutang yang meminta bayaran. Keempat, dia juga boleh menjadi risiko apabila beberapa gejala yang tidak elok
boleh berlaku akibat daripada ICT seperti bully cyber, hate speech dan mangsa scam yang mungkin akan memudaratkan seseorang pengguna ICT. Seterusnya saya akan membincangkan tentang norma baru ICT. So, okey, ICT telah menjadi sebahagian daripada cara ataupun norma hidup kita. Ia juga mampu menguruskan kehidupan seharian dan mampu untuk membantu kita dalam mengubah cara bekerja kita. Selain daripada itu, ICT juga menjadi unsur yang penting dan tidak boleh dielakkan oleh mana-mana individu ataupun syarikat. Masyarakat juga masyarakat kini telah dilatih dalam menggunakan teknologi ICT dan ia menjadi salah satu elemen dalam tadbir urus dan pembangunan negara. Maksudnya, kalau tiada ICT, maksudnya negara mungkin tidak dapat dipacu kepada generasi yang seterusnya ataupun level yang seterusnya. Seterusnya, ICT juga menjadi faktor yang penting dalam memacu negara kepada persada antarabangsa. Dan akhir sekali, urusan kewangan juga menjadi lebih mudah dengan kehadiran ICT. Terusnya ialah kepelbagaian ICT. Okey, ICT sebenarnya muncul dalam pelbagai bentuk seperti apps ataupun social media. So seperti yang anda tahu, terdapat beberapa apps yang mempunyai kait rapat dengan ICT seperti Foodpanda, GrabFood, Lalamove, AirAsia Super App. So apps ini mampu membantu dan memberikan kemudahan kepada pengguna ICT untuk membeli makan ataupun membuat tempahan tiket penerbangan. Selain daripada itu, terdapat juga social media seperti Facebook, Instagram dan Twitter yang boleh memberikan kita hiburan. Selain daripada hiburan, ia juga merupakan satu medium untuk seseorang itu berkomunikasi antara satu sama lain. Okay. Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 tidak akan berhenti, malah ia akan terus berkembang kepada level yang seterusnya, peringkat yang seterusnya, dan ini jelas menunjukkan bahawa ia akan mewarnai dan membawa kita ke alam yang seterusnya. IR 4.0 juga akan berkembang dengan pesat dan ia akan membawa kepada pelbagai perubahan di masa yang akan datang. Seterusnya, saya serahkan kepada Sasikala. Thank you. Sekarang kita berbincang tentang etika peradaban dalam penggunaan ICT. Next slide please. Apa itu ICT? ICT merupakan akronim atau singkatan daripada perkataan Information and Communication Technology yang bermaksud teknologi komunikasi maklumat. Teknologi maklumat boleh diartikan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk meminda, menyebar dan memapar maklumat. Next slide. Hubungan manusia dan teknologi menurut Don Haig. Pertamanya, penjelmaan, bantuan penglihatan kepada manusia terhadap dunia realiti. Kedua, keperubahan, teknologi dilihat dan ditangkapi sebagai sesuatu bukan dirinya. Ketiga, hermeneutik, memerlukan tafsiran dari manusia untuk memahami dimanifestikan oleh teknologi. Dan keempat, latar belakang. Teknologi itu bukanlah dialami secara berhadapan tetapi dapat dirasakan kehadiran teknologi. Next slide please. Dalam ICT terdapat beberapa peraturan iaitu 4 peraturan utama. Peraturan satu ialah ingat komunikasi sesama manusia. Kedua, peraturan ikuti piawai kelakuan online seperti yang anda diikuti dalam kehidupan. Peraturan ketiga ialah diketahui ke mana anda berada di dunia. Dan last sekali, hormati masa orang lain. Ini adalah 4 peraturan yang utama dalam ICT. Itu sahaja daripada saya.
Baik, sekarang saya akan membentangkan bahagian ICT, tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Next slide. ICT berperanan penting dalam usaha untuk mewujudkan hubungan yang baik dalam kalangan masyarakat dan dalam satu wadah ejen sosial kepada masyarakat. Jadi sebagai alat penyambang maklumat, ia juga secara langsung menjalinkan hubungan yang harmoni di kalangan keluarga dan juga masyarakat. Kepentingan ICT juga tidak dinafikan mempercepatkan dan mengukuhkan hubungan antarabangsa di mana dunia seakan-akan menjadi semakin kecil dengan kewujudan yang membolehkan manusia dapat berkomunikasi di seluruh dunia. Jadi perkara ini ternyata mengukuhkan ungkapan dunia tanpa sempadan. Kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja sama ada di laman sembang, di email, SMS dan sebagainya. ICT juga berperanan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan yang berterusan dalam kalangan masyarakat. Media cetak, media elektronik atau media digital serta media dalam talian banyak menyumbangkan dan memberi kesan positif dalam menjaga hubungan dan perpaduan masyarakat. Jadi hal ini dapat dibuktikan melalui perkembangan dunia teknologi maya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram dan sebagainya. Teknologi ini telah menjadikan salah satu keperluan masyarakat pada hari ini. Jadi mereka dapat berinteraksi dalam internet walaupun mereka berada di tempat yang berlainan dan jauh. Oleh itu, ICT perlu dipelajari dan dipupuk dengan cara yang sesuai mengikut umur supaya ia menjadi ejen kesepaduan nasional dalam budaya kehidupan moden pada masa kini. Seterusnya, pengguna juga perlu mengaplikasikan ICT secara bijak dan berhemah. Contohnya, ibu bapa perlu sentiasa mengawasi aktiviti-aktiviti yang anak-anak mereka lakukan, terutama bagi yang masih bawah umur. Kita juga perlu mendidik diri, keluarga dan komuniti mengenai cara kita menggunakan dan menguruskan ICT bagi mengukuhkan kesepaduan nasional. Next slide. Contoh cara mengguna dan mengurus ICT yang boleh dipelajari ialah seperti cara bertutur, cara berkongsi, cara menasihati, berdebat, cara menunjukkan diri, cara meletak gambar, cara berbudi, cara menghormati orang tua, cara menyayangi orang muda, menyantuni etik berbeza, cara hidup sebagai manusia normal dan cara mengurus privasi diri. Seterusnya ialah seserah kepada Kencana. Terima kasih. Thank you, Syaz. Sekarang Aina bentang tentang isu semasa ICT. Dengar kini terdapat beberapa isu tapi Aina bersembangkan beberapa isu yang terpenting saja. Isu yang penting dalam negara kini adalah jenayah cyber, menjejaskan hubungan harmoni, melayari laman sesawang yang tidak bermoral, mencerbur alamat web, wujud budaya plagiarisme, mengundang maklumat, teknologi sebagai barang mainan menjebak berita, maklumat dan palsu. Next slide please. Jenayah cyber. Jenayah cyber yang dimaksudkan adalah seperti penipuan secara atas talian, berlaku transaksi palsu, cyber dan sebagainya. Cekan penjenayah cyber ini adalah mampu mengondamkan sistem pertahanan negara dan rahsia-rahsia kerajaan yang boleh menedahkan sesebuah negara kepada ancaman ansur luar. Contoh, penipuan kerosakan atau mengubah sesuai ke atas program satu data komputer, kecurian maklumat, campaian secara tidak sah ke atas sistem pengentipan penyebaran virus dan email spam. Next slide please. Menjejaskan hubungan harmoni. Keairan menggunakan alat komunikasi sangat berbahaya kepada hubungan sesama manusia. Penggunaan gadget pada tempat yang tidak sesuai seperti di meja masyarakat dan di meja makan menyebabkan suasana harmoni untuk bergaul dan bertukar pendapatan tidak mencapai matlamatnya. Mengganggu hubungan baik dan harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Next slide. Isu seterusnya adalah melayari laman sesawang yang tidak bermoral. Generasi muda khususnya lebih terdedah untuk melayari laman sesawang yang tidak bermoral dan momografi disebabkan bantang agama yang tidak kukuh. Masyarakat akan mudah terpengaruh dan mengikutkan perlakuan yang tidak baik menerusi laman sesawang tersebut. Kes jenayah sosial akan meningkatkan seperti zina, rogol dan seupanya. Next slide. Mencerbur alamat app. Penggunaan dilarangkan mengganggu atau mencerbur alamat app mana-mana jabatan, organisasi atau negara. Pencerburan akan dikenakan tindakan undang-undang jika disabit kesalahan. Bertujuan niat jahat seperti mendapatkan maklumat rahsia mengambil wang individu.
Next slide. Wujud budaya plagiarisme. Plagiarisme adalah perbuatan tidak saya dalam dunia akademik. Hal ini kerana telah mengambil hak cipta seseorang tanpa izin. Ini bukan saja menjejaskan amalan kesatuan, malah ini juga akan mengakibatkan individu yang terlibat tidak melakukan sesuatu tugas dengan hasilnya sendiri. Next slide please. Penggodam maklumat. Kecanggihan ini membuka ruang kepada penggodam dan menggunakan cyber untuk memuasanakan data dan mengubah sistem komputer. Penggodam boleh menggunakan internet untuk mencuri maklumat sulit yang dimiliki oleh individu, syarikat dan organisasi dan memperoleh keuntungan melalui cara menjualan kepada pihak pesaing. Menjejaskan keselamatan individu, agensi kerajaan dan swasta serta negara. Next slide. Isu yang seterusnya adalah teknologi sebagai barangan mainan. Bersernaan sebagai keutamaan disuluri dengan usaha mengatur kehidupan. Dalam budaya yang dikuasai teknologi, waktu lapang dipenuhi dengan hiburan elektronik. Waktu lapang televisyen, internet, online games dianggap mampu merayakan minda. Kesernaan melayari laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan permainan-permainan maya secara atas talian menyebabkan seseorang menghabiskan banyak waktu. Produktiviti seseorang akan merosot dan kurang melakukan aktiviti-aktiviti sosial yang lebih bermanfaat. Kanak-kanak telah didendakan sejak kecil dengan elemen ini sehingga menganggap teknologi sebagai permainan utama. Next slide. Isu yang terakhir adalah menyebarkan berita atau maklumat yang palsu. Kenapa ini berlaku? Hal ini kerana suka-suka, sakit mental, menjana kewangan, menimbul kemarahan dan menimbul keresaan. Ini adalah menyebabkan kesan dari segi keselamatan iaitu huru hara, kebencian, pergaduhan, perkauman. Dari segi politik, suasana tidak stabil, negara kucak-kacir, pembangunan terpatut. Dari segi ekonomi, merosakkan perniagaan orang lain, timbul ketakutan pembelian, harga barang meningkat. Itu saja daripada saya akan mempaskan kepada Lucy. Terima kasih Saudari Kancana. Dari kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa ICT merupakan pemakin utama dalam globalisasi. Perkembangan ICT secara tidak langsung banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia pada masa kini. Jadi ia merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan, memandangkan negara kita amat memerlukan ICT sebagai salah satu asas kepada pembangunan negara. Pengaruh ICT dalam kehidupan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan moden kini yang terus meningkat penggunaan dan pengaruhnya dari semasa ke semasa. Pengaruh ini dalam masyarakat telah melampaui segenap aspek kehidupan, iaitu bermula daripada pengaruh ICT kepada sistem ekonomi sehinggalah kepada pengaruhnya terhadap budaya dan nilai dalam masyarakat. Kemajuan ICT dapat memberi kesan positif dan juga kesan negatif terhadap penggunaannya. Kesan-kesan negatif yang berpunca dari kemajuan ICT haruslah diberi perhatian oleh kerajaan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab agar gejala negatif ini dapat dibanteras. Pengguna ICT juga seharusnya lebih bijak dalam menilai setiap kandungan yang diterima dalam kepesatan teknologi pada masa kini. Jadi setakat itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.